Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Baik, saya hari ini nak share sedikit lokasi di sekitar uh, Masjidil Haram, hotel-hotel yang berdekatan yang mungkin para jemaah boleh tengoklah dan memilih hotel-hotel tertentu yang menjadi pilihan sebelum kita berangkat ke Tanah Suci mengerjakan umrah. Ini ialah Kaabah. Anda boleh tengok di sini. Saya besarkan sedikit Kaabah. Ini adalah Masjidil Haram. Semua orang tahu ini Masjidil Haram. Dalamnya ada Kaabah. Okey, yang kita sangat-sangat ingin bersolat di Masjid Agung ini mendapat 100,000 kali ganda pahala sekiranya kita melakukan ibadah di sini. Baik, kita tengok ini adalah suasana di persekitaran Masjidil Haram. Ini adalah dataran-dataran dia, dan ini adalah pintu ataupun dipanggil King Abdul Aziz Gate yang masih lagi dalam keadaan pembinaan, renovation, belum siap lagi. Tapi walau bagaimanapun telah dibuka. Mungkin dia nak siap di sebelah atas ni, menara dia, tapi dah boleh masuk. Setahun 2 tahun lepas pintu ni ditutup untuk pengebuassuaian mendirikan menara ni. Tapi sekarang ni kalau kita pergi ke Mekah untuk mengerjakan umrah, pintu ni dah boleh digunakan lah. Okey, ini adalah dataran-dataran dia. Ini ialah Guest Palace. Guest Palace ni tempat orang-orang kenamaan, pemimpin-pemimpin negara yang pergi untuk mengerjakan umrah diletakkan di sinilah. Kalau kita ni bukan orang kenamaan, kena cari tempat lain. Okey. Ini antara tempat yang sangat popular, digemari oleh para jemaah. Ini Clock Tower. Okey, Clock Tower. Ni Clock Tower ni, ada Clock Tower ni, nampak. Okey, nampak clock itu. Menara jam. Kemudian ada beberapa lagi bangunan-bangunan sekitar seperti Safwah Tower. Okey, ada Makkah Tower di sini. Ini antara kawasan yang sangat popular. Okey, sangat popular di kalangan jemaah Malaysia, okey, dan jemaah-jemaah lain lah, Indonesia dan sebagainya, kerana tempat ini sangat dekat. Kalau ikut jarak yang selalu kita tengok di poster ataupun flyer travel agency ni, dia letak 50 meter daripada sini. Turun saja hotel, terus ke dataran, masuk ikut pintu ni, terus ke dataran Kaabah. Amat dekat sekali lah. Okay? Dan selesa. Di sini juga ada shop lot, commercial, kedai-kedai yang boleh kita beli belah, makan dan sebagainya. Okay? Ini antara tempat yang paling popular. Dan biasanya kalau tempat yang paling popular ini, harga package juga mahal kerana mengambil kira hotel yang paling dekat. Dan hotel di sini kebanyakannya ialah 5 bintang. Okey, 5 bintang. Ini ialah Clock Tower. Turun terus ke dataran. Ada yang tak pakai slipper pun boleh terus. Okey, pastikan kaki bersih, jangan pijak najis burung dan sebagainya lah. Tapi ada juga yang suka gemar duduk di kawasan-kawasan inilah. Dia ada Hotel Al-Masa, ada Lee Meridian kat sini. Ni Lee Meridian. Dan ada hotel-hotel yang 3 bintang seperti Mira Ajat. Okey. Ada juga hotel-hotel seperti Barakah, Mawadah dan sebagainya yang sedikit jauh lagi. Okey. 300-400 meter ke jalan ni lah. Namun ada juga yang suka juga ke belakang lagi. Ke belakang lagi ada Makarim Ajat Makkah di sini. Ini pun hotel yang bagus. Dia lalu belakang daripada Safwah Tower ni, melintasi flyover ni, kemudian terus ke Makarim. Dan ada juga di sini hotel-hotel yang lebih jauh seperti Jahara, seperti Zua. Okay. Ini lebih jauh lah. Okay. Dan kalau di sebelah sini ada hotel yang famous juga, seperti Hotel Anjum, okay, seperti Hotel Hayat, Hayat Regency,
ada seperti Omar Jumeirah dan banyak lagi hotel di sini. Tapi agak jauh lah. Agak jauh di sini sebab dia terpaksa melepasi jalan. Tapi di Mekah ni jauh tak jauh pun sebab ramai orang berjalan kan. Bila ramai orang berjalan, kita rasa macam tak terasa sangat lah kita berjalan ramai-ramai. Kalau kita dengan satu grup, dengan roommate kita rasa macam relax, happy, dan nak pergi buat ibadah. Dan kalau rasa penat pun, semuanya ada ganjaran. Di sisi Allah, kita bermuhajadah, bersusah payah untuk mengerjakan ibadah di tanah suci ini, semuanya ada ganjaran. Sebab kita bukan nak pergi melancong, kita nak pergi buat ibadah. Setiap ganjaran di atas kesusahan, kepayahan yang kita alami di tanah suci, semuanya akan diberi pahala. Jangan kita tak boleh nak terima. Memang biasanya ada benda-benda yang di luar jangka berlaku. Hotel yang kita expect dapat cantik, kemudian tiba-tiba jadi tak cantik, di luar jangka. Saya pasti pihak travel cuba untuk memberi perkhidmatan terbaik. Tapi walaupun demikian, ada juga sedikit sebanyak bila sampai di sana berlaku benda-benda yang di luar jangka, yang kita tak sangka akan berlaku. Itu perkara biasa. Bukan di Mekah saja, di mana-mana pun berlaku benda macam ni. Di rumah kita pun kadang-kadang benda yang tak expect berlaku pun. Cuma itu adalah ujian yang diberikan kepada kita supaya kita menerima dan redha di atas ketentuan dan cabaran ujian yang diberi dan sebenarnya dikurniakan kepada kita untuk melihat sejauh mana kita redha, sejauh mana kita menerima ujian. Ini di belakang. Di belakang kalau kita lihat di kawasan-kawasan bukit di belakang ni ada juga pembangunan-pembangunan di sini dan hotel-hotel yang melalui terowong di belakang ini. Di sini ada bukit ni. Di Mekah ni dikelilingi oleh bukit dan bukit bukau yang berbatu. Dan kalau kita tengok, ini adalah kawasan penempatan juga ada. Penempatan rakyat Arab Saudi lah. Saya juga ada kawan-kawan yang berada di sekitar ni, di atas bukit. Rumah di sana memang rumah yang agak simple lah. Dia kotak-kotak macam tu. Kita tengok, dia berkotak-kotak. Dia tak adalah bumbung macam dekat rumah kita ni. Bumbung yang fancy-fancy. Ada yang biru, ada yang merah, ada yang hijau. Di sana dia pakai slab macam tu. Susahlah nak jumpa bumbung dekat Malaysia ni. Ini kalau anda tengok di sini, inilah keadaan kawasan yang belum dibangunkan lagi. Tanah lapang, tetapi itulah keadaannya, kering kontang. Tapi sesekali hujan memang akan banjir sebab Kaabah ni berada di satu kawasan yang berlembah. So air hujan akan datang, ni dalam lembah akan dengan cepatnya jadi banjir kilat lah. Dan biasa sahaja banjir di kawasan dataran Kaabah. Kalau dulu-dulu kita suka tengok banjir ni. Orang Mekah pun bila hujan memang orang sangat-sangat menghargai hujan rahmat. Tapi sekarang ni agak kerap juga hujan di Mekah dan ribut dan sebagainya, faktor cuaca, perkembangan cuaca dunia. Dan acap kali jugalah berlakunya banjir. Dan kalau kita tengok hari itu, banjir di sekitar Mekah, banjir di sekitar Jeddah, yang kita tengok airnya telah pun naik ke paras pinggang dan sebagainya. Alright, inilah kawasan bentuk muka bumi di Mekah, yang rata-rata menjadi impian setiap umat Islam di dunia ini untuk pergi menjejakkan kaki mereka di tanah suci. Dan itulah tempat yang paling mulia yang harus kita rebut sebelum kita dipanggil menghadap ilah. InsyaAllah, terima kasih kerana sudi untuk bersama saya untuk kita share lokasi di Mekah. Kalau anda fikirkan video ini boleh memberi manfaat kepada sahabat-sahabat kita yang lain, boleh share kepada mereka. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.